Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa huwa marhalatani qasru adh-dhuhri wal 'asri wal 'isya'i rak'ataini wa man fatathu salatun fis safari wa qadaha fil hadari aw aksuhu atammaha. Baik, sampai situ dulu. Baik, kata musannif rahimahullah, faslun wa yajuzu lil musafiri, dan harus bagi orang yang bermusafir, safaran tawilan mubahan, safar yang jauh, lagi pula safar tu bukan safar maksiat, wa huwa marhalatan, safar yang jauh tu adalah dua marhalah. Harus qasru zuhri wal asri wal isya'i rak'atain, harus memendekkan solat zuhur, asar, isya' dua rakaat. Itu matan lah. Nah, tu nanti kita akan tengok insya-Allah. Sebelum tu kita akan masuk dulu pada kalam syarih. Qala syarih hafizahullah, faslun fi qasri salati lil musafiri. Fasal pada menyatakan hukum ahkam qasar solat bagi orang musafir. Kata syarih, al-aslu fil qasri. Jadi musannif rahimahullah dia mulakan perbahasan qasar. Dia mulakan perbahasan qasar daripada perbahasan jamak, sebab perbahasan qasar hanya khusus kepada orang musafir. Berbeza dengan jamak. Jamak ni terkadang diharuskan bagi orang musafir, terkadang diharuskan disebabkan hujan. Jadi ada keadaan yang mana qasar jamak tu bukan disebabkan musafir. Adapun qasar hanya sebab musafir saja, hanya sebab safar. Dia dah mulakan perbahasan qasar. Dan dalil dia ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak datangkan dalil daripada Quran dan hadis. Jadi dia kata al-aslu fil qasri. Asal di sini dengan mana ad-dalil. Ai ad-dalil 'alal qasri qauluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau ikut dia ada panjang dia lagi kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia. Okey. Ustaz. Sekejap. Okay, jadi kalau kita ikut ayat dia tu ada sambungan dia lagi. Tapi dia tak bawa mai lah sambungan tu. Kan? Allah Ta'ala sebut wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Itu sambungan dia yang mana syarah tak bawa mai lah. Kan? Dia kalau kita maknakan ayat tu sekali dengan sambungan dia, kita maknakan ayat ni dulu yang ada dalam kitab ni. Allah Ta'ala sebut, apabila kamu bermusafir di atas muka bumi ataupun berjalan di atas muka bumi, maka tidaklah menjadi kesalahan ke atas kamu memendekkan solat. Itu kalau kita baca ayat ni sahaja tanpa sambungan dia tu. Tapi kalau kita baca sekali dengan sambungan dia, Allah Ta'ala sebut in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ada dalam sambungan tu ada kait
Allah Ta'ala ikatkan keharusan qasar tu sekiranya takut diserang musuh ataupun takut diserang oleh orang-orang kafir. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu bermusafir di atas muka bumi, maka tidaklah menjadi kesalahan ke atas kamu memendekkan solat sekiranya, dia ada tu, sekiranya kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Jadi zahir ayat tu apa? Keharusan qasar solat tu keharusan qasar solat tu diikat sekiranya ada takut tadi tu. Jadi sebab itulah sahabat heran lah kan. Dia heran. Jadi bukan kata sahabat dan selepas tu tabi'in. Sebab tu diceritakan bahwasanya Ya'la bin Umayyah minat tabi'in, dia tanya kepada Sayyidina Umar, tanya kepada sahabat Nabi SAW. Dia kata apa? Qultu li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innama qala ta'ala in khiftum wa qad aminan nas. Kan? Dia kata, aku berkata kepada Sayyidina Umar, hanya saja Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat ni, keharusan qasar ni, in khiftum, sekiranya kamu takut. Dan sekarang manusia telah aman. Kan? Itu dulu ada rasa takut, tapi sekarang ni manusia dah aman dah. Islam dah berkembang dah. Jadi macam mana boleh juga ke qasar kan? Walaupun keadaan dah aman ni. Lalu kata Umar, ajibtu mimma ajibta minhu. Kata, aku pun heran daripada apa yang kamu hairankan. Aku pun ajib dengan apa yang kamu ajibkan. Lepas tu kata Sayyidina Umar, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqabalu sadaqatah. Jadi Nabi kata keharusan solat tu walaupun dah dalam keadaan aman, itu merupakan sedekah yang Allah Ta'ala sedekahkan dengannya ke atas kamu, maka terimalah sedekah tersebut. Jadi kait yang dalam ayat tu dah tak diiktibar lah, dah tak dikira, dah tak menjadi kait. Walaupun sekarang ni aman, jadi kita tetap boleh untuk qasar solat. Jadi keharusan tersebut tidak diikat sekiranya takut. Baik. Kemudian hadis pula, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah kata, faradallahu as-salata hina faradaha rak'ataini fil hadari was safar. Fa ukirrat salatu as-safari wa zida fi salatil hadari. Sayyidina Aisyah kata, Allah Subhanahu wa taala memfardukan solat ketika mana ia fardukan tu 2 rakaat pada ketika hadar, yakni bukan musafir, dan pada ketika safar, ketika musafir. Fa uqirrat salatu safar, lalu ditetapkan solat safar tu dalam keadaan 2 rakaat, tidak ada berlaku perubahan. Wazida fi salatil hadar, dan ditambah pada solat hadar, ditambah rakaat pada solat hadar. Jadi lebih daripada 2. Sebab tu kita dapat tengoklah ni solat hadar yang 2 rakaat hanya subuh je lah. Yang lain semua lebih daripada 2. Kan, maghrib 3, isyak 4, zuhur 4, asar 4. Jadi kita faham daripada apa yang Sayyidina Aisyah kata ni, asalnya 2. Asalnya 2 rakaat. Solat pada ketika hadar tak musafir, dan pada ketika musafir 2 rakaat. Lalu dikekalkan solat safar tu 2 rakaat bagi orang yang nak pendekkan solat lah. Dan solat hadar, solat pada bukan pada ketika safar, ketika kita bermukim di watan kita, ditambah rakaat.
Ada yang jadi 4, ada yang jadi 3. Kemudian tahun bila disyariatkan qasar ni? Jadi ada khilaf lah, ada yang kata tahun yang keempat, ada kata tahun yang kedua, dan ada yang kata ada yang kata tahun keempat daripada hijrah, ada yang kata tahun kedua daripada hijrah, dan ada yang kata 40 hari selepas hijrah. Ini qasar. Adapun jamak lain. Jamak tu kita akan tengok nanti. Kata syarih, wa syuri'al qasru fi sanati rabi'ah minal hijrah. Disyariatkan qasar pada tahun yang keempat daripada hijrah. Wa qila fi tsaniyah, katakan pada tahun yang kedua. Wa qila ba'dal hijrah bi 40 yauman, dikatakan selepas hijrah 40 hari. Baik, apa makna qasar? Jadi yang kita kena faham, qasar dan jamak dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Qasar syai', jamak syai'. Qasar benda lain, jamak benda lain. Kadang-kadang orang ada faham sama qasar sebab orang selalu sebut jamak qasar. Orang dah selalu sebut jamak qasar, dihimpunkan sekali. Sebenarnya dia berbeza. Qasar dia memendekkan solat. Memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat, itu qasar. Adapun jamak kita himpunkan. Kita himpunkan solat zuhur dan juga solat asar, dan solat maghrib dan juga solat isyak. Kita himpunkan sekali dalam masa pertama atau dalam masa yang kedua. Kalau dihimpunkan pada masa yang pertama, zuhur dan asar, buat dalam waktu zuhur dinamakan jamak takdim. Kalau dihimpunkan dalam waktu asar dinamakan jamak takhir. Begitulah maghrib dan isyak, kita buat dalam waktu maghrib dinamakan jamak takdim. Maghrib dan isyak buat pada waktu isyak dinamakan jamak takhir. Jadi kata syarih, wa makna qasri salah, dan makna qasar salat an tusalla az-zuhru awil asru awil isya'u raka'atain. Makna memendekkan solat ialah dikerjakan solat zuhur, asar dan isyak tu dua rakaat. Daripada sini pun kita dapat faham solat yang boleh dikosarkan daripada kepada 2 rakaat tu hanya 3 jenis solat. Solat zuhur, asar dan juga isyak. Solat yang berjumlah 4 rakaat lah. Baik, mana yang lebih afdal? Untuk orang yang musafir ni, qasar lebih afdal ataupun dia solat secara itmam ataupun tamam? Baik. Jadi kata syarih, wal itmamu lil musafiri afdalu minal qasri. Jadi itmam, solat secara tamam sempurna 4 rakaat bagi orang yang musafir itu lebih afdal daripada qasar. Illa fi masaila, kecuali pada beberapa masalah yakunul qasru fiha afdal. Kecuali pada beberapa masalah, qasar pada beberapa masalah tersebut lebih afdal. Tambah hayang sikit. Okey. Minha, antara masalah-masalah tersebut, masalah-masalah yang qasar lebih afdal. Yang pertama, idza qasadal musafiru thalatha marahila. Apabila orang yang bermusafir dia qasad tuju ke satu tempat yang jarak dia 3 marhalah. Jarak dia 3 marhalah. Okay. Sebab apa? Bila kita orang yang musafir dalam mazhab kita Syafi'i, dia qasad kepada satu tempat yang jarak dia 3 marhalah, afdal dia qasar. Tapi kalau kurang, dia tamam lebih afdal. Sebab nak khuruj minal khilaf, nak keluar daripada khilaf mazhab Hanafi yang mewajibkan qasar kalau perjalanan tu sampai kepada 3 marhalah. Cuma ada sebahagian ulama yang mengatakan 3 marhalah
di sisi mazhab Hanafi itu menyamai 2 marhalah di sisi mazhab Syafi'i. 3 marhalah di sisi mazhab Hanafi, menyamai 2 marhalah di sisi mazhab Syafi'i. Jadi yang tu perlu kita tanyalah, itu perlu kita kena tanya orang mazhab Hanafi lah. 3 marhalah di sisi depa tu, kalau kita kilometer berapa, kan? Jadi kalau betul macam tu, maksudnya 2 marhalah sekarang ni kita perjalanan kita sampai 2 marhalah, maknanya afdal kita qasar. Afdal kita qasar. Kalau betul lah, maksudnya apa yang disebut tu, maknanya 3 marhalah di sisi mazhab Hanafi tu menyamai 2 marhalah di sisi kita. Kalau memang betul macam tu, maksudnya bila kita berjalan 2 marhalah, afdal kita qasar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas fata'ati rukhsati lahu afdal li'alla yashqa ala ghairihi. Apabila seseorang tu adalah orang yang menjadi ikutan orang lain, yang mana orang ramai ikut dia, kan? Tok guru ke ustaz ke, ataupun ustaz ni pula orang ikut dia, orang akan tengok dia, kan? Biasanya macam itulah guru dengan anak murid ni. Anak murid akan tengok guru solat tamam, kita solat tamam lah, kan? Dia pun akan ikut macam itulah. Jadi sekiranya kita ni ataupun seseorang tu adalah orang yang menjadi ikutan orang ramai, maka fata'ati rukhsah lahu afdal, maka mengambil rukhsah baginya itu lebih afdal. Sebab apa? Li'alla yashqa ala ghairihi, supaya tidak menjadi susah ke atas orang lain. Dia tak menyusahkan orang lain lah. Sebab tu kita bila kita duduk di atas, lepas tu orang duk ikut kita, bila kita beribadat seorang-seorang ke apa ke, hak tu elok kita ambil yang hak paling susah. Kita nak ajak diri kita, kan? Tapi untuk orang lain kita permudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Kita permudahkan, jangan susahkan. Tapi untuk diri kita sendiri, kita ambil yang hak yang paling ketat sekali. Macam Nabi SAW, Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amatuhum bisiwak, kan? Inda kulli solah. Ada riwayat inda kulli wudu', kan? Jadi Nabi kata, kalaulah kalaulah tak bimbangkan, menyusahkan ke atas umat aku, nescaya akan aku suruh mereka siwak tiap-tiap kali nak solat, dan riwayat tiap-tiap kali nak wudu. Tapi Nabi buat tak benda tu? Nabi buat untuk diri Nabi, tapi Nabi tak perwajibkan benda tu kepada umat. Ini jangan kita duk cari hak mudah-mudah. Kita ni mengaji, kita tahu akwal banyak, jadi kita duk ambil hak mudah-mudah ya. Bukan kita ajak dia kita ambil yang susah. Dah kita pun jenis macam tu, agak-agak orang yang ikut kita macam mana? Jadi kat orang kita bagi yang mudah untuk diri kita tu, kita ambil yang berat lah, kan? Baik, yang ketiga, idza wajada fi nafsihi karahatal qasri la raghbata 'anis sunnah wal iyadzu billah bal li itharihi al asla wa huwa al itmam. Apabila dia dapati pada diri dia tu ada rasa benci kan qasar, bukannya sebab dia berpaling daripada sunnah, kan? Raghiba yarghabu, kan? Raghiba yarghabu bila masuk pada fi ke ataupun la dengan makna suka. Tapi kalau raghiba yarghabu an, maksud dia berpaling, benci. Jadi masalah Sayyidina Ahmad sini an, kan? Jadi dia kata idza wajada fi nafsihi karahatal qasri, apabila dia dapati pada diri dia ada asa bencikan qasar. Apa ni 2 rakaat ni solat, kan? Jadi dia macam benci satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi,
Kerana syariat haruskan. Yang tu kat orang ni di sisi dia afdal untuk dia qasar, nak bagi hilang sifat tersebut. Sebab tu macam kita buat sesuatu kita rasa berat, paksa diri buat. Lama-lama dia akan jadi ringan. Jadi kalau dia nak itmam bukan disebabkan ada rasa benci, tapi disebabkan dia nak mengutamakan yang asal itmam. Kan? Lepas tu kalau musafir boleh untuk qasar. Jadi dia kata itmam lebih afdal. Jadi dia nak utamakan yang lebih afdal tersebut, bukan sebab bencikan qasar. Yang tu tak apa. Yang tu di sisi orang tu tak disunatkanlah untuk dia di sisi dia qasar tak afdal lah. Di sisi dia tu itmam afdal. Tu dia kata idza wajada fi nafsihi karahatal qasir la raghbata anis sunnah, bukannya dia berpaling daripada sunnah, wal iyadu billah, bal isaril asal, bahkan kerana mengutamakan dia akan asal wahwal itmam. Kalau macam tu keadaan dia, kan, dia bukannya ada raghbah, ada benci kepada sunnah, tetapi dia nak mengutamakan yang asal iaitu itmam, maka di sisi orang ni itmam afdal lah, bukannya qasar. Adapun dia rasa benci, orang ni dia di sisi dia qasar lebih afdal. Sampailah rasa benci tadi itu hilang. Yang keempat, idza syakka fi jawazil qasri li dhannin takhayyalahu bi syubhah kataqyidi jawazil qasri bil khawfi fil ayah. Yang keempat, apabila seseorang itu syak, dia syak pada keharusan qasar. Qasar ni boleh ke tak? Dan dan semua tu disebabkan zon, syak sangkaan yang takhayyalahu bi syubhah, yang dia khayal-khayalkan je. Disebabkan syubhah yang mai pada dia. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh Allah Taala ikatkan keharusan qasar dalam solat tu dengan ada rasa takut. Kan dalam ayat tadi, sebab tu ana baca sekali yang ada kait tu. Semua ayat tadi tu kan, ayat tadi kalau baca sampai habis, maksudnya Allah Taala kata siapa yang berjalan di atas muka bumi tidak menjadi kesalahan ke atasnya untuk dia memendekkan solat sekiranya dia takut diserang musuh, diserang orang-orang kafir. Jadi Allah Taala kaitkan keharusan tu sekiranya takut diserang orang kafir. Jadi dia pun duk orang kata benda tu dah selesai dah, ulama dah selesai kan dah. Kan, jadi dia duk dia duk ada sangkaan kata tak boleh lagi. Adalah syubhat yang yang mengganggu dia tu, dan dia duk syak kata dia syak pada keharusan qasar tu. Duk rasa tak boleh. Duk rasa kena ada takut tu dulu baru boleh. Jadi orang ni dia lawanlah. Kalau main macam tu, syak disebabkan syak pada keharusan safar, disebabkan zon yang dia khayalkan, disebabkan syubhah, maka pada orang ni di sisi dia qasar lebih afdal. Sampai hilang lah. Bismillah. Sampai hilang syak tu. Baik, habis wasallallahu sayyidina Muhammad. Muqaddimah lah sebelum masuk kepada matan. Baik, masuk pada matan. Kata musannif rahimahullah, wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa huwa marhalatan qasru zuhri wal asri wal isya rak'ataini. Jadi dalam ni kita dapat dalam satu keratan matan yang kecil ni, kan,
Musannif sebutkan kepada kita beberapa perkara lah. Yang pertama sekali hukum. Musannif sebut wa yajuzu. Di situ kita dapat hukum. Hukum harus. Lepas tu hukum tersebut, keharusan tersebut kepada siapa? Lil musafir, kepada musafir, tidak kepada orang lain. Dan musafir ni pula ada musafir yang dekat, ada musafir yang jauh. Jadi dia sebut lil musafiri safaran tawilan, safar yang jauh, mubahan. Safar tu pula, safar ada yang safar maksiat, ada safar bukan maksiat. Safar yang harus bagi orang musafir ni, orang yang musafir safarnya safar yang jauh, dan safar dia bukan safar maksiat. Harus apa? Harus qasruz zuhri, fa'il kepada yajuz. Yani harus memendekkan solat zuhur, asar, isyak 2 rakaat. Jadi dalam ni kita dapat hukum memendekkan solat yang 4 rakaat, dan keharusan tu kepada siapa, dan syarat dia. Dalam ni ada sebut 2 syarat lah. Kan, safaron tawilan itu syarat yang pertama, dan safaron mubahan itu syarat yang kedua. Dalam keratan yang kecil ni, matan ni, kita dapat beberapa perkara, iaitu hukum qasar solat dan juga syarat qasar solat. Nama dia sebut dia sebut dua syarat. Baik, kita tengok dia punya syarah dia. Dia kata al makna annal qasra jaizun lil musafiri la ghair. Nampak? Makna dia qasar itu, bahasanya qasar itu hukum dia harus bagi orang yang musafir la ghair, tidak yang lain, tidak kepada selain musafir. Bi syurutin, dengan beberapa syarat. Jadi dia kembangkan apa yang daripada matan yang kita dapat tadi, dia kembangkanlah syarahan dia tu. Yang pertama, an yakuna safaruhu tawilan. Jadi dalam tu disebutlah wa huwa marhalatan. Tu buat datang jumlah mu'taridah, kan? Nak terangkan safar tawil tu. Jadi safar tawil tu apa? Berapa jarak dia? Wa huwa as-safarut tawil tu marhalatan, dua marhalah. Itulah yang dimasukkan dengan safar tawil. Jadi 2 marhalah tu berapa jarak dia? Jadi ada kiraan yang lama, lepas tu dia bawa datang juga dalam Ustaz Sayyidina Ahmad dalam ta'liq tu ikut kilometer lah kiraan sekarang. Jadi an yakuna safaru tawilan wa huwa marhalatan, iaitu safar tawil itu ada 2 marhalah. Jadi wal marhalatani ibaratun an yaumaini mu'tadilaini au lailataini mu'tadilatain. Jadi 2 marhalah ni kita kata ungkapan bagi perjalanan 2 hari ya, 2 siang hari. 2 siang hari. Jadi hari ni contohnya, hari ni 1 hari siang, lepas tu esok lagi 1 hari siang. Malam tak kira lah, siang saja. Jadi perjalanan 2 hari tu, kan? Ni cara orang depa kira dulu. Perjalanan 2 hari itu merupakan perjalanan 2 marhalah. Ataupun perjalanan 2 malam. 2 malam yang mu'tadil. 2 malam, sebenarnya hari ni 1 malam, lepas tu siang dia tak jalan, malam esok dia berjalan pula 2 malam. Jadi dikira sebagai 2 marhalah. Tapi dengan syarat lah, jalan ni kadang-kadang ada orang jalan, ada perjalanan tu dengan binatang tu laju, ada dengan perjalanan tu pelan, ada perjalanan bawa muatan. Jadi bila bawa muatan ni dia tak jalan macam kenderaan yang tidak membawa muatan. Jadi dia sebut kat sini perjalanan 2 hari tu, 2 marhalah tu perjalanan 2 hari ataupun 2 malam ataupun sehari semalam. 1 hari siang kira dan kira malam, sehari semalam. Bisairil hayawanatil musaqqalati bil ahmal. Dengan perjalanan tu, perjalanan 2 hari ataupun 2 malam tu
Dengan perjalanan yang macam mana? Dengan perjalanan binatang-binatang yang diberatkan dengan muatan-muatan. Yang diberatkan dengan muatan-muatan. Ada muatan di atas di belakang binatang tersebut. Jadi bila ada muatan ni dia tak jalan laju lah. Kan dia akan jalan perjalanan yang biasa. Wadabi bil aqdam. Wadabi bil aqdam maksudnya dengan perjalanan yang perlahan. Dengan perjalanan yang perlahan. Itu dabba yadibbu, kan? Dabba yadibbu maksudnya berjalan perlahan. Dalam satu apa? Kalau kita mengaji bab kana wa akhawatuha, kalau tak salah antaranya apa? Za'ama, kan? Ada satu perkataan seorang ni, dia kata apa? Za'amatni syaikhan wa lastu bi syaikhin wa innama syaikhu man yadibbu dabiba. Kalau tak salah analah, kan? Jadi dia beritahu seorang ni, orang perempuan ni, dia sangkakan aku ni syekh. Za'amatni syaikhan, dia sangka aku ni orang tua. Wa lastu bi syaikhin, aku bukan orang tua, dia kata. Lepas tu kata wa innama, betul orang tua tu macam mana? Wa innama syaikhu, hanya seorang orang tua tu man yadibbu dabiba, orang yang berjalan pelan. Berjalan pakai tongkat. Itu orang tua. Aku tak, aku sharp, kan? Muda. Jadi bawah tu pun dia buat apa ni, nota, dia kata ai masyuha ala haynatiha wa sayruha sayran layyinan. Maksudnya perjalanan yang apa? Perjalanan biasalah, jalan pelan. Ma'tibaril hatti wat tirhali wan nuzulil mu'tad, serta mengambil kira dia berhenti, dia berjalan, lepas tu dia turun untuk apa? Linahwi istirahatin, turun rehat, wa salatin, turun rehat, wa aklin, dan makan, wa syurbin, dan minum alal adah, atas kebiasaan adat perjalanan lah, kan? Ada waktu kita berhenti nak kencing, nak berak, ada waktu kita berhenti nak makan, ada waktu kita berhenti nak solat, kan? Lepas tu teruskan perjalanan. Semua tu diambil kira. Dengan perjalanan 2 hari itu serta diambil kira semua benda tu. Bukannya perjalanan 2 hari siang, 2 hari malam tu dengan kita tolak waktu berhenti, waktu turun tu dak. Itu semua diambil kira sekali. Kalau ikut burud, wahya bil burdi arba'atu burudin. Ni apa kiraan lah, apa tak tahu bahasa Melayu dia apa. Burud ni tak ingat dah. Ada dah cantik. Kalau mil tu batu. Buruk ni dia satu kiraan lah. Satu kiraan 4 buruk sama dengan 1 farsakh. Arba'atu buruk. Kan? 4 buruk 1 farsakh. Bukan 6 farsakh 4 buruk. Betul? 4 buruk, satu buruk tu sama dengan 16. 1 buruk sama dengan 4 farsakh lah. 1 buruk sama 4 farsakh. Jadi 4 buruk sama dengan 16 farsakh. Farsakh ni pun tak tahu kak nak terjemah bahasa Melayu dia apa, kan? Satu nama jarak lah. Baik. Arba'atu burud wa bil farasikhi 16 farsakhan. Kalau kira dengan farsakh dia 16 farsakh, tapi kalau kira dengan burud dia 4 burud. Jadi 4 burud sama dengan 16 farsakh. Jadi satu burud sama dengan 4 farsakh. Jadi kalau kita nak kira ikut kilometer, kan? Yang tu ada khilaf lah, ada khilaf banyak.
negeri-negeri pun kat Malaysia ni pun ada khilaf juga. Kalau kat Kedah ni dia pakai 91 kan. 2 tahun lepas ke tahun lepas keluar 91 km. Ada 89, ada 90, ada yang kira 82. Dalam ni dia buat apa? Dia buat nota kaki tu 82 km. Yang paling apa? Yang paling rendah 77 lah. 77 km. 77 ada lebih-lebih sikit. 77.28 apa ni kilometer. Ataupun mudah kata 78. Itu yang paling sikit lah yang pernah nak jumpa. Ada yang kata 83, ada kata 87, 88, ada 89. Jadi berlaku perbezaan lah. Perbezaan dalam menghitung apa 16 farsakh ataupun 2 marhalah tu. Jadi kalau nak ikut kilometer dia akan jadi takriban lah. Kalau nak ikut ikut sair, kalau nak ikut sair hayawanat ni, dia akan jadi dia tahbid dia sebenarnya kalau ikutkan 2 marhalah tu tahdidan secara tepat. Secara tepatnya 2 marhalah secara tepat. Tapi kalau nak ikut dia punya kiraan dengan kilometer dia dah tak jadi secara tepat dah. Dia jadi takriban. Sebab tu kalau dalam manhalul waris ni dia kata tahdidan bizaman. Kalau nak ikut zaman tu tahdidan. Tapi kalau kalau ikut kilometer ni dia akan jadi takriban. Itulah. Wa dalilu ishtirati tuli safar anna ibn Abbas wa ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Itu dalil lah, dalil syarat dalil disyaratkan panjangnya safar untuk qasar. Untuk qasar ataupun ambil rukhsah berbuka. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar kedua-duanya memendekkan solat dan berbuka dalam perjalanan yang jaraknya 4 burud, iaitu 2 marhalah. Lepas tu dia nak masuk kepada apa ni? Belum lagi, bukan syarat yang kedua. Dia buat tanbihun, tu penjagaan. Yajuzul qasru lil musafiri in qasadal marhalataini wa illam yablughuma. Ni pun kadang-kadang orang tanya. Dan kadang-kadang orang silap faham juga. Dia ingat kena sampai dulu jarak 2 marhalah baru boleh untuk dia qasar solat, kan? Sedangkan tak syarat pun dia dah sampai tak syarat pun dia dah sampai dah 2 marhalah. Yang penting dia qasad satu tempat yang mana tempat itu jarak dia 2 marhalah, kan? Jadi boleh untuk dia qasar solat dalam perjalanan walaupun belum sampai lagi 2 marhalah. Bahkan kalau lepas tu dia tak jadi, dia patah balik dalam perjalanan, dapat panggilan telefon, kena patah balik. Tadi dah solat dah, 2 marhalah tak sampai lagi, perlu dia ulang balik ke solat tu? Tak perlu dah, kan? Sebab dia buat tadi cukup dah syarat dia dalam keadaan safar. Tanbih, dia kata harus qasar, ini harus memendekkan solat bagi orang musafir in qasadal marhalataini, sekiranya dia qasad, dia tuju 2 marhalah, tempat yang jaraknya 2 marhalah, wa illam yablughuma, dan sekiranya dia belum sampai lagi kepada jarak 2 marhalah, kan? Tapi syarat dia kena keluar daripada tempat dia duduk tu lah, daripada daerah yang dia duduk tu dulu, kan? Kalau dulu dia keluar daripada sur dia, kan, daripada kota dia tu. Syarat yang kedua, an yakuna safaru mubahan. Syarat yang kedua, safar dia tu merupakan safar yang mubah. Maksud safar yang mubah ni, kita kata safar yang selain maksiat lah.
selain daripada safar maksiat. Sebab apa ni, safar mubah ni safar yang harus, dia termasuk safar wajib, safar sunat, safar harus, safar makruh, semua tu termasuk. Dia keluar safar yang haram sahaja. Jadi safar mubah kita boleh terjemahkan dengan safar yang bukan maksiat. Adapun safar maksiat tak boleh qasar. An yakuna safaru mubahan ay jaizan fi dhannihi, fayashmalu safaral wajiba wal manduba wal mubaha wal makruha. Maka apa ni, mencakup akan safar yang harus. So dia safar yang harus tadi, maka mencakup safar yang wajib, safar yang sunat, safar yang mubah dan safar yang makruh. Kenapa kita kata mencakup semua safar-safar ni? Sebab maksud jaiz kat sini ataupun maksud mubah kat sini bukanlah maksudnya mustawi tarafain. Kan kita kata kalau mubah, benda yang harus, kita kata buat tak apa, tak buat pun tak apa. Buat tak dapat pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat kan. Dia sama aja. Sama kedua-dua belah pihak. Tapi itu maksud mubah. Tapi bukan maksud tu yang dimaksudkan di sini. Tapi maksud mubah kat sini semata-mata harus, mutlaqul jaiz. Apa ni dalam nota kaki tu dia sebutkan. Dia kata maksud yang di apa ni al-mubah di sini adalah mutlaqul jaiz al-muqabil lil haram. Jaiz yang lawan bagi haram. Jadi mubah kat sini kita tak boleh padankan dia dengan selain kita tak boleh padankan dia dengan wajib, haram, makruh, apa ni mandub, tak boleh buat macam tu. Lawan bagi mubah ni haram, itu je. Jadi bila lawan bagi mubah ni haram, maksudnya mubah ni termasuklah wajib, termasuklah apa ni harus, termasuklah sunat, termasuklah makruh. Lepas tu dia bagi contohlah. Contoh safar wajib, safar sunat, safar harus, safar haram. Misalu safaril wajib as-safaru liqada'i dain. Contoh safar yang wajib iaitu safar untuk menunaikan hutang. Untuk menunaikan hutang ataupun untuk melangsaikan hutang. Wajiblah, dah sampai masa lah. Kan bila ada hutang yang dah sampai masa, ada hutang yang belum sampai masa. Ni kita kata tak sampai masa lagi lah. Dah sampai masa dah. Dah tak sampai masa lagi, dia nak lunaskan sunat lah, tak wajib lagi kan. Jadi wajib lah untuk kita melangsaikan hutang. Hutang ni pun masalah juga kan. Kadang-kadang ni orang yang bagi hutang tu pula malu nak minta. Dan kadang-kadang orang yang bagi hutang tu pula kadang-kadang kena marah dengan orang yang berhutang. Dia tak ada rasa hutang aku kena bayar. Dia ada rasa hutang orang lain kena halaikan. Itu masalah dia. Dia tak rasa aku hutang orang aku kena bayar. Ada hak aku ke atas orang. Ada apa nak cakap? Sebenarnya aku ada tanggungjawab lah. Ada hak orang yang masih aku pegang yang perlu aku bagi. Dia kena ada rasa macam tu. Wa misalu safaril mandub as-safaru li silatir rahim. Contoh safar yang mandub, safar untuk menghubungkan silaturahim. Kan? Berjalan pergi ziarah kawan-kawan ke, ziarah tok guru ke, nak hubungkan silaturahim. Wa misalu safaril mubah as-safaru litijarah. Misal safar mubah harus safar untuk berniaga. Wa misalu safaril makruh, misal safar makruh safaru syakhs wahdahu au ma'a syakhsin akhar. Safar seorang diri ataupun bersama dengan seorang yang lain. Safar seorang-seorang kan. Jadi hukum dia makruh lah kan.
Kecuali kalau memang dia ada berhajat untuk safar, kan, untuk safar seorang diri. Ataupun dia nak safar dah ramai-ramai, kan, 3 orang sekurang-kurangnya, kan, tapi tak ada dan dia berhajat, memang dia memang dia berhajat untuk safar, maka waktu tu tak mengapalah, tak makruh. Baik, fala yasihul qasru idza kana safaru safara maksiatin, maka tidak boleh. Jadi nak tafriq daripada syarat yang disebut tadi, an yakuna safaru mubahan, kan, maka fala yasihul qasru idza kana safaru safara maksiatin, maka tidak boleh qasar apabila safarnya itu adalah safar maksiat. Apa dia safar maksiat ni? Ni yang kita biasa kita dengar ni, ada al-asi fi safar, ada al-asi bis safar, ada al-asi bis safar fi safar, kan, ada 3. Jadi hak tak boleh ni dia al-asi, dia nak sebut ni lah, al-asi bis safar, orang yang asi yang derhaka dengan sebab safar dia. Safar itu safar maksiat. Sebab safar dia dibuat tu adalah sebab maksiat. Contoh dia dia berjalan. Contohnya anak daripada Kedah ni, kan, anak nak safar ke Genting Highland untuk berjudi. Jadi sebab safar tu adalah berjudi. Sebab safar tu adalah perkara haram. Nama dia al-asi bis safar. Ni dia nak sebut lah. Dia kata apa? Safar, orang yang tidak sah qasar apabila safarnya safar maksiat, wa huwa, safar maksiat tu ma'un syi'a li maksiatin, iaitu safar yang dijadikan, yang dilakukan kerana perkara maksiat, min awal, daripada awal-awal lagi, daripada awal safar. Orang yang mulakan safar dia disebabkan perkara maksiat, hal tu dinamakan safar maksiat, ataupun disebut al-asi bis safar. Au quliba maksiyatan ba'da an kana ghaira zalika, ataupun dia diubah safar tu kepada maksiat. Diubah safar tu kepada maksiat selepas dia berjalan. Selepas dia berjalan beberapa waktu, yang mana safar tu pada awalnya bukan maksiat. Contohlah anak nak pi KL, kan, anak nak pi KL, nak pi ziarah seorang kawan. Asalnya safar tu safar mandub, kan, safar li silaturrahim. Lepas tu dalam perjalanan kawan tu call, dia terpaksa ada kecemasan, kan, jadi dia tak ada kat rumah, dia kena pergi tempat lain. Lepas tu anak pun dah dalam perjalanan dah, kan, dah separuh perjalanan dah, jadi cakap pergilah, kan, kat sana ada ada park, kan, ikutlah apa-apalah tempat maksiat lah, kan, ada pergi situ. Jadi kita tukar safar tu daripada bukan maksiat kepada maksiat. Yang ni hak kedua ni dinamakan al-asi bis safar fi safar. Dia jadikan safar tu safar maksiat di dalam safar. Asal safar tu bukan safar maksiat, dalam perjalanan tu dia buat satu lagi safar maksiat. Nama dia al-asi bis safar fi safar. Okey. Ni dia bagi contoh. Payah-payah dia buat contoh. Apanya dah. Misal usani an yusafira syakhsun li silaturrahim summa yanwi as-safara li fi'li maksiatin. Contoh dia ni, contoh yang kedua ni. Contoh yang kedua, dia tukar safar tu ditukar kepada maksiat selepas dia berjalan yang asalnya bukan maksiat. Dia kata seorang tu musafir untuk menghubungkan silaturahim, kemudian dia niat safar untuk melakukan maksiat, fala yajuzu lahul qasru, maka tidak boleh baginya qasar.
Jadi al-asi bis safar tak boleh qasar, al-asi bis safar fi safar pun tidak boleh qasar. Wa amma man kana safaru mubahan, adapun orang yang safarnya asalnya mubah, asalnya bukan safar maksiat, wa fa'ala maksiyatan fi safari, lalu dia buat maksiat dalam safar dia, kan, dalam safar dia tu nak pergi ziarah tok guru, tapi dalam perjalanan dia pergi tengok dia pergi tengok benda-benda maksiat lah, kan. Dia tengok benda-benda maksiat ke, ataupun dia mencuri ke dalam dia punya perjalanan tu. Jadi yang tu kita kata al-asi fis safar. Al-asi fis safar, orang yang derhaka di dalam safar dia. Dia buat benda maksiat dalam permusafiran dia. Bukannya safar dia tu disebabkan perkara maksiat. Orang ni fayajuzu lahu tarakhus, ini boleh ambil rukhsah qasar solat. Famata tawaffarat syurutul qasri sabiqah wal atiyah jaza qasr zuhri wal asri wal isya'i raka'ataini. Apabila cukup sempurna syarat-syarat qasar yang telah lalu dan yang akan datang sebut nanti, ada lagi harus qasar, haruslah memendekkan solat zuhur, asar, isya' 2 rakaat. Fala yajuzu qasru subhi wal maghribi. Jadi bila kita dah faham dah boleh qasar zuhur, asar, isya', maka tak boleh dah nak qasar subuh dan maghrib. Sikit lagi kita ambil sini. Wa man fatathu salatun fi safar wa qadaha fil hadari aw aksuhu. Jadi siapa yang siapa yang kita kata terlepas solat dia, luput solat pada ketika safar. Maksudnya terlepas solatnya pada ketika safar. Maksudnya dia tak solat. Ketika dia safar tu ada solat yang dia tinggalkan. Wa qadaha fil hadar, dan dia gantikan solat yang ditinggalkan pada ketika safar tu pada ketika hadar, bukan pada ketika musafir lah. Jika hadar tu bukan pada ketika musafir. Au aksuhu, ataupun sebaliknya. Apa maksud sebaliknya? Dia terlepas solat ketika mukim. Dia terlepas solat ketika mukim, iaitu waktu bukan musafir tu dia ada tinggal solat, dan dia qada ketika musafir, digantikan ketika musafir. Atammaha, siapa yang tinggal solat tu fi safar dan dia qada pada hadar ataupun sebaliknya, atammaha, maksudnya dia perlu gantikan solat dengan melakukan solat tamam. Maksudnya dia kena gantikan solat dia dengan jumlah rakaat yang sempurna. Maksudnya tidak boleh dikosarkan. Tidak boleh dikosarkan. Jadi khulasah dia, kalau dia tinggal solat di rumah dia bukan ketika musafir, dan dia nak gantikan ketika safar, dia nak gantikan ketika safar, boleh tak dia qasarkan? Jawab dia tak boleh. Tu ni kita beratkan janib al-hadar. Kalau dia tinggal solat ketika musafir dan dia nak gantikan ketika hadar, boleh tak untuk dia qasar solat sebab dia tinggal ketika musafir? Tak boleh juga. Memandangkan keadaan sekarang ni dia ketika hadar bukan musafir. Jadi dia kena solat sempurna juga 4 rakaat. Lepas tu apa yang boleh? Yang boleh kalau dia tinggal solat ketika safar, lepas tu dia nak qada pada ketika safar juga. Dia nak qada pada ketika safar juga, boleh untuk dia qasarkan. Contohnya hari ni dia musafir, dia lupa solat zuhur. Lepas tu dia nak qada esok, kan? Ataupun dia nak qada esok malam ni ke, dia nak qada esok ke, boleh untuk dia qada 2 rakaat. Ataupun dia tinggal minggu lepas dia ada musafir, tapi dia tinggal solat zuhur, tapi dia tak qada lagi. Esok dia nak musafir, esok dia nak qada ketika musafir, dan dia nak buat qasar, boleh juga. Dia tak syarat solat yang ditinggalkan pada ketika safar itu, kalau dia nak qasar juga tak syarat mesti qada pada safar yang sama. Boleh untuk dia qada pada safar yang lain. Wa man fatathu salatun fi safar wa qadaha fil hadar aw aksuhu.
bi an fatat salatun fil hadar wa qadaha fi safar. Yang nak sebut dah tadi. Yang dalam matan dia sebut apa ni, tinggal solat ketika safar dia qada pada ketika hadar, ataupun sebaliknya, maksudnya dia tinggal solat pada ketika hadar dia qada pada ketika safar. Atamma solat ai atammaha ai as-salata fi halatain. Pada kedua keadaan ni dia kena sempurnakan solat 4 rakaat, tak boleh qasar. Al makna anna salatal faitata fil hadari la tuqda illa tamah. Maknanya solat yang ditinggalkan pada ketika hadar dia tidak boleh diqada kecuali dalam keadaan sempurna. Itu dhabitlah kita pegang. Solat yang ditinggalkan pada ketika hadar tidak boleh diqada kecuali dalam keadaan sempurna. Kalau orang tu cakap saya tinggal pada ketika hadar, kita dah dapat tahu dah. Kalau nak tanya boleh qasar ke tak boleh qasar, memang tak boleh qasar. Sebab yang ditinggalkan pada ketika hadar dia tidak boleh diqada kecuali dalam keadaan sempurna. Sawaun qadaha fi safar awil hadar, sama ada dia gantikan solat tu pada ketika safar atau pada ketika hadar, bukan musafir. Li'anha thabatat bi dhimmatihi tamah, kerana solat tersebut telah sabit pada zimmah dia, dalam tanggungan dia kan, dalam bebanan dia, dalam keadaan sempurna 4 rakaat, dia kena qada 4 rakaat. Wa amma salatul faitah fi safar, adapun solat yang ditinggalkan pada ketika safar, yang ni ada 2 keadaan. Solat yang tinggalkan pada ketika safar, dia nak gantikan, kita kena tengok boleh qasar tak? Boleh qasar ke tak, kena tengok nak qada tu kat mana. Saya nak qada pada ketika hadar, kalau nak qada pada ketika hadar tak boleh qasar. Nak qada pada ketika safar juga boleh qasar. Wa amma salatul faitah fi safar fa in qadaha fil hadar, maka jika dia gantikannya pada ketika hadar, lazimahu itmamuha, wajib dia sempurnakan 4 rakaat, tak ada qasar. Wa in qadaha fi safar, jika dia qada pada ketika safar, jazalahu al-qasru, harus baginya qasar. Wa in kana fi safarin ghairi safaril ladzi fatat fihi, walaupun bukan pada safar yang bukan pada safar bukan pada safar yang solat tu ditinggalkan. Solat tu ditinggalkan pada safar 1, dia ganti pada safar yang kedua, tak ada masalah. Dia tak syarat pun solat yang ditinggalkan pada safar yang pertama mesti untuk buat qasar, solat tu mesti diqada pada safar yang pertama tu juga, tak syarat pun. Walaupun pada safar yang lain boleh saja untuk diqasarkan. Kalau dia syak, walau syakka fi salatin hal hiya faitatun fil hadar aw safar, kalau dia syak pada satu solat yang dia tinggalkan, adakah dia tinggal solat itu solat yang ditinggalkan pada ketika hadar atau pada ketika safar, yakni lazimahu itmamuha, wajib dia sempurnakan, kena sembahyang penuh lah. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita akan masuk kepada syarat-syarat yang seterusnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.